Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan. Nah, rupanya ada saja cara musuh politik Anwar Ibrahim untuk menjatuhkan Anwar. Antaranya dengan menyerang Anwar di media sosial. Bila ada saja isu sedikit tentang Anwar Ibrahim, disitulah berduyun-duyun musuh politik Anwar Ibrahim nak jatuhkan Anwar, nak serang Anwar. Baru-baru ini Muhyiddin Yassin menggesa ataupun Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan, SPRM wajar siasat tajaan lawatan PM. Nah, berkaitan dengan Anwar Ibrahim yang mempunyai usaha untuk tidak mengambil gaji supaya meringankan beban sedikit sebanyak beban kerajaan. Tapi bila Anwar lakukan ini, ada saja pula bunyi-bunyi yang sumbang untuk menjatuhkan Anwar, untuk menyerang Anwar Ibrahim. Tapi ini kenyataan Anwar yang pasti mengejutkan seluruh ahli parlimen, termasuk terutamanya ahli parlimen daripada kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional. Disindir tak ambil gaji PM, saya dan Azizah ada allowance MP, kata Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas pihak yang menyindir keputusannya untuk tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Menjawab kritikan yang tindakan itu adalah wayang politik, Anwar berkata dia masih menerima allowance sebagai ahli parlimen Tambun. Bila saya kata saya tak ambil gaji, kena sindir. Tapi allowance MP saya ambil. Azizah, ahli parlimen Bandar Tun Razak, Wan Azizah, Wan Ismail pun ada allowance. Jadi bila campur kedua-dua allowance, okeylah, saya tak miskin. Katanya ketika berucap di acara sambutan ulang tahun Kerajaan Madani di Pusat Convention KLCC hari ini bertarikh 23 November. Ketika sidang media pertamanya sebagai PM pada 24 November 2022, Anwar berkata dia tidak akan mengambil gaji bagi jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sebagai langkah pertama untuk meraih keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Hari ini Anwar tidak mendedahkan jumlah allowance yang diterima. Namun sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan seorang ahli parlimen boleh menerima sekurang-kurangnya RM25.700 sebagai allowance tetap bulanan, termasuk 16,000 allowance asas bulanan dan allowance tetap lain seperti hiburan dan petrol. Sementara itu, Anwar menegaskan kerajaan telah membuat pengorbanan bagi memastikan kesaksamaan, termasuk pengurangan 20% gaji menteri, manakala gaji penjawat awam dinaikkan baru-baru ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Selepas kita dikejutkan dengan rasuah skandal yang berlaku di Sabah, rupanya masih ramai yang menantikan apa perkembangan terkini. Adakah dalang utama sudah ditangkap? Adakah 8 adun yang disebut-sebut memang bersalah? Dan bagaimana dengan status kerajaan negeri GRS pimpinan Haji G. Nur? Berkaitan dengan isu dan skandal ini, antara pandangan ataupun antara komen-komen yang menarik saya terima daripada netizen, dan khususnya of course lah daripada negeri Sabah, daripada rakyat Sabah sendiri. Selepas timbul skandal ini, mulahlah saya lihat komen. Ini mungkin menjadi satu penyebab kepada tumbangnya kerajaan negeri GRS pimpinan Haji G. Nur. Saya bersetuju dengan kenyataan itu sekiranya Ketua Menteri Sabah dan mana-mana pemimpin wakil rakyat YB itu memang bersalah. Tapi kalau tidak bersalah, kenapa nak ditumbangkan?
kenapa nak dibuang dan kenapa nak dipecat, Kak? Nah, teman-teman, setelah timbul isu ini, rupanya konspirasi politik yang ingin menjatuhkan Haji Jinor, walaupun Ketua Menteri Sabah sebelum ini sudah membuat kenyataan, jangan percaya fitnah. Ini mungkin untuk menjatuhkan kerajaan negeri. Tapi saudara-saudara yang saya amat hormati, ini satu pandangan ataupun satu komen yang saya nak sampaikan kepada Anda. Terpulang kepada Anda, Anda setuju dengan komen dan pandangan ini, ataupun Anda tidak setuju, ataupun Anda mempunyai komen pun dipersilakan. Syafi and Bong layak bergabung. Kalau rezeki mereka menang, biarlah rakyat Sabah menilai. Lagipun peringkat kerajaan persekutuan pun diterajui oleh banduan terhormat. Kerana rasuah dan salah guna kuasa pun berlaku di mana-mana. Nah, salah satu komen ini. Apa yang saya nak sentuh adalah sekiranya Warisan dan UMNO bergabung bersama-sama di dalam pakatan politik yang baru untuk menggulingkan Haji Jinor, mahukah pemimpin-pemimpin UMNO Sabah melihat Syafiq Apdal untuk jadi Ketua Menteri Sabah yang baru dan bukan Bung Mokhtar? Dan begitu juga bagi pandangan sisi daripada kepimpinan Warisan. Mahukah pemimpin-pemimpin daripada Warisan melihat Bung Mokhtar yang menjadi Ketua Menteri Sabah dan bukan Datuk Seri Syafiq Apdal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang kedua kali? Nah, itu juga boleh kita jadikan persoalan. Adakah Warisan dan UMNO mungkin boleh bersama-sama untuk menumbangkan HJJ, menumbangkan kerajaan negeri yang ada hari ini, GRS. Kalau konspirasi politik ini berjaya dan memang benar mana-mana kepimpinan politik GRS kerajaan negeri terlibat dengan rasuah. Nah, itu pun kalau mereka didapati bersalah. Saudara-saudara, begitu juga perkara ini membawa kepada persoalan berkaitan tarik pilihan raya negeri Sabah. Adakah diawalkan pada tahun 2024 ataupun diadakan pada awal 2025 ataupun bertetapkan kepada tarik Oktober 2025 seperti yang diumumkan Ketua Menteri Sabah. Nah, saudara-saudara, kalau benarlah ada Ketua Menteri Sabah yang baru bakal dilantik, kalau benarlah Haji Jinor bakal tumbang, dipecat ataupun letak jawatan, mungkinkah ada nama-nama baru selepas ini yang akan menjadi calon Ketua Menteri Sabah? Antara calon yang dipilih oleh netizen adalah YB Munira daripada Warisan, dan mungkin juga Syafiq Apdal, dan mungkin juga Bung Mokhtar. Saudara-saudara yang amat saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?